We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung bab yang ke-20, Bahrul Madhi jilid yang ke-16. Bab ma jaa fi fadlil bukai min khasyatillah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan kelebihan menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan membaca satu hadis Nabi berkenaan orang-orang yang menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala, mengenangkan dosa, mengenangkan salah silap kita kepada Tuhan. Takut kita ni bila bertemu dengan Tuhan tak lepas nak jawab. Takut kita akan dihimpunkan di hari kiamat. Maka dengan sebab takut itu kita pun menangis kerana bimbang pada Allah, takut kepada Allah. Maka balasannya Allah Ta'ala memberikan kepadanya syurga. Baik, kita bacakan dahulu hadisnya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyyatillahi hatta ya'ud al-laban fi ad-dar'i wa la yajtami'u ghubbarun fi sabilillah wa dukhanun jahannam. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Sakhar atau lebih dikenali dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah masuk neraka laki-laki yang menangis kerana takutkan Allah. Bandingannya macam tidak boleh susu masuk ke dalam kantung susu. Kalau kita perah susu tadi takkan dimasukkan balik dalam kantung susu tu. Perah susu lembu ke, susu kambing ke, takkan masuk balik dalam kantung susu kambing tadi. Begitulah orang yang menangis kerana takut pada Allah. Dia takkan masuk neraka macam mana tidak masuknya susu ke dalam ambingnya, ke dalam kantung susu. Dan tiada berhimpun debu pada fi sabilillah dengan asap jahannam. Dan kata Nabi, tidak berhimpun debu orang yang mati syahid, tidak berhimpun debu neraka pada orang yang mati syahid. Debu dia pun tak rasa dengan sebab dia mati syahid. Baik, hadis yang kita bacakan ini ialah hadis yang hasan lagi sahih. Ketahuilah wahai saudaraku, takutkan kepada Allah. Apa makna takut pada Allah? Orang selalu sebut takut pada Allah ni takwa. Takut kepada Allah ialah merasa hebat akan kebesaran Allah. Atau makna takut kepada Allah ialah takut kepada azab. Hamka di dalam tafsirnya mengatakan perbezaan takut antara manusia dan takut kepada Allah. Takut kepada manusia, kita semakin lari. Takut kepada hantu, kita makin lari. Takut kepada komunis, kita makin lari. Takut pada Jepun, kita makin lari. Takut pada gunung berapi, kita makin lari daripada gunung berapi. Takut pada tsunami, kita lari panjat gunung. Itu takut kepada makhluk. Takut kepada Allah lain. Takut kepada Allah, kita makin dekat dengan Allah. Itu kata Hamka. Takut kepada Allah, kita makin hampir kepada Allah.
Apa yang kita buat, apa yang kita usahakan ini untuk menghampirkan diri, takarrub dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu makna takwa ataupun makna takut. Di sini yang dimaksudkan dengan takut ialah takutkan azab Allah. Baik, maka tidak takut seseorang akan Allah, melainkan dengan fikir dan telik dan pandang akan betapa besarnya Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak melahirkan perasaan takut kepada Allah? Sebab itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita akal, memberikan kita fikiran. Bila kita terbakar, baru kena renjatan elektrik, kita ambil galah, kita cop kelapa sawit, tercop wayar elektrik, terbakar seluruh badan. Hari ini dipotong tangan dia. Kita tengok baru terkena renjatan elektrik. Macam tu punya dahsyatnya, macam tu punya sakitnya. Bayangkan dengan api neraka yang lebih dahsyat beribu kali ganda daripada api dunia. Akal boleh berfikir. Dan dia kata bagaimana nak rasa takut kepada Allah? Yang kedua, pandang betapa besarnya kebesaran Tuhan. Pandang betapa besarnya kebesaran Tuhan. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam takut kepada Allah kerana Nabi melihat sekalian malaikat sujud kepada Tuhan. Satu hari Nabi berjalan. Bila Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat, Nabi berhenti. Nabi kata, kalaulah kamu nampak bagaimana langit itu melendut, langit di atas kepala kamu ni melendut, kata Nabi. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa langit itu melendut? Sebab malaikat semuanya sujud kepada Allah. Bila Nabi berjalan di atas pasir, di atas batu, Nabi kata kepada para malaikat, kalaulah kamu mendengar setiap biji pasir, setiap batu, setiap pokok-pokok dan daun ini sujud zikir kepada Allah, kalau kamu tengok keadaan mereka, takutnya, besarnya Allah Ta'ala, kamu takkan ketawa terbahak-bahak. Ni yang Nabi nampak, yang kita tak nampak. Ini yang kita belajar pagi tadi, sifat yang harus pada Nabi, sifat yang harus pada Rasul. Apa yang ada pada manusia biasa, ada pada Nabi. Tetapi bila ada pada Nabi, ianya tidak merendahkan martabat Nabi. Manusia sakit, Nabi pun sakit. Tetapi sakit Nabi tak merendahkan martabat Nabi. Ada manusia yang tak boleh baca buku, dan Nabi Muhammad pun tak boleh baca buku. Tak boleh baca buku pada Nabi itu tak merendahkan martabat Nabi. Sebab Allah yang ajar dia. Miskin, Nabi miskin, kita pun miskin. Tetapi perbezaan Nabi miskin dengan miskin manusia biasa tidak merendahkan martabat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nampak langit, dan manusia biasa pun nampak langit. Harus pada Nabi nampak. Tetapi apa yang Nabi nampak, tak manusia itu nampak. Bukan macam manusia biasa nampak. Nabi juga berjalan di atas pasir, macam manusia berjalan di atas pasir. Tetapi Nabi berjalan mendengar zikir-zikir daripada pasir. Manusia biasa, dia tak dengar pasir berbunyi, dia tak mendengar pasir itu berzikir. Jadi tak perlulah kita menampak, melihat langit itu melendut. Tak perlulah kita mendengar zikir pada batu-batuan pasir. Tak payah kita dengar. Memadai kita percaya bahawa Nabi melihat dan Nabi mendengar benda-benda itu, secara automatik menimbulkan perasaan takut kepada kita. Jangan kita kata pula, mana dia aku tak nampak pun, mana dia bunyi aku tak dengar pun. Memang kita tak dengar sebab kita bukan Rasul. Memang kita tak nampak sebab kita bukan Rasul. Tetapi kita sebagai umat Nabi, kita kena percaya yang Nabi dengar dan Nabi nampak. Memadai. Ini sifat yang harus pada Nabi SAW. Dan katanya, dan mengucap tasbih dan memuji malaikat, batu dan kayu kepada Tuhan semata-mata kerana Allah.
Sekalian yang demikian itu menunjukkan besarnya Allah Ta'ala. Tiada yang mampu mengatasinya. Apakala seseorang yang lemah dapat melihat seperti yang demikian dengan mata kepalanya, betapalah tidak takut dan tidak dia merasa hebat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak merasa takut kepada Allah? Banyak jalan. Banyak jalan. Sebab tu tuan-tuan, perasaan takut kepada manusia Allah Ta'ala bagi setiap hari. Cuma manusia yang tidak mau mengambil pengajaran. Setiap hari berlaku gempa bumi. Tapi pasal tak berlaku dekat Malaysia, kita tak rasa benda tu. 4-5 tahun sekali berlaku tsunami. Tapi pasal tak berlaku di Kuala Lumpur, kita tak rasa apa. Berlaku setiap hari kematian. Sepatutnya manusia boleh insaf dengan kematian. Tetapi kerana belum berlaku kepada dia, sebab tu dia tak rasa insaf. Apa yang berlaku kepada kita ni ialah Tuhan nak tunjuk supaya kita takut. Duduk seorang-seorang, bangun tengah-tengah malam. Tuan-tuan ingat saja-saja ke Allah suruh kita bangun pukul 3 pagi? Saja-sajakah kita terbangun pukul 3 pagi itu? Dah. Terbangunnya kita jam 3 pagi itu sebab Tuhan nak suruh kita bangun dan duduk berfikir. Duduk berfikir, ya Allah, gelapnya malam ni. Ya Allah, sunyinya malam ni. Kalaulah aku dalam kubur macam mana sekarang? Kalaulah aku dalam tanah sekarang ni macam mana, ya Allah? Takutnya, ya Allah. Takutnya, ya Allah. Orang yang beriman, apa yang dia tengok, dia fikir. Dia tengok National Geographic, dia tengok ular. Ular yang besar. Dengan wajah yang garang, dengan taringnya, dengan lidahnya. Orang yang berfikir, dia akan lihat macam manalah ular Suja'ul Aqra' di dalam kubur. Ular dunia pun dah tak tahan. Bagaimana dengan ular Suja'ul Aqra'? Ada ular di dunia ni yang menyemburkan bisanya. Kena pada mata, buta mata. Ada orang yang dipatuk ular, doktor sampai potong daging dia. Itu baru ular dunia. Belum lagi ular Suja'ul Aqra'. Bagaimanalah gamaknya. Bila kita tengok ular, orang yang berfikir bila dia tengok ular, besok ular inilah yang akan makan daging-daging aku. Orang yang pakai spek mata depan cermin, dia kalau dia ada akal, dia akan berfikir, mata ini satu hari nanti akan terkeluar ke bawah. Dan daripada lubang mata ini akan keluar beribu-ribu ulat. Orang yang berakal, bila dia pakai lotion, malam-malam pakai lotion sebelum tidur, dia akan berfikir, tangan aku ini satu hari akan dimakan ulat. Yang akan tinggal hanyalah tulang temulang sahaja. Dagingnya akan dimakan, isinya akan dimakan, kulitnya akan dimakan, uratnya habis dimakan. Yang tinggal hanyalah tulang temulang saja. Ya Allah, aku takut padamu, ya Allah. Itu yang disuruh berfikir. Itu nama dia tafakur. Dan saat yang paling sesuai untuk bertafakur ialah di sebelah malam. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Dijadikan malam itu sebagai pakaian untuk kamu. Kamu menyelimuti badan kamu. Kamu duduk di rumah, bercampur anak beranak. Bangun tengah-tengah malam, fikir. Tapi sayang, kita malam-malam menonton televisyen. Qatar lawan Jepun. Manchester lawan dengan Birmingham. Kita bangun, sudah tidak berfikir. Yang kita fikir sekarang ialah, bolehkah Ronaldo menjaringkan gol? Yang kita fikirkan sekarang ini ialah Tiger Woods. Maka malam-malam lepak dan lepak sampai terlupa untuk berfikir. Sedangkan malam itulah orang yang menghambakan dirinya di hadapan Allah, menghenakan dirinya di hadapan Allah, biar dia sujud sampai basah sejadah dengan air mata penyesalan. Orang yang macam ni akan lembut hati dia. Kita selalu mengadu anak kita keras kepala. Kita selalu mengadu anak kita degil. Kita selalu mengadu anak kita ni lawan kita.
Jawapan paling mudah, sebab anak kita tidak pernah bangun sembahyang malam. Kadang-kadang mak bapak jarang bangun sembahyang malam. Bagaimana anak nak hormat pada mak bapak? Banyak suami-suami yang mengadu isteri tidak hormat suami. Banyak bapak-bapak yang telefon, suami ni tidak dihormati oleh isterinya. Saya tanya pada dia, abang ada bangun sembahyang malam? Ada abang tahajud? Ada tak abang tahajud? Ada tak abang bangun sembahyang malam? Ada tak bangun buat witir? Ada tak bangun sembahyang taubat? Tak bangun. Sebab itu isteri tak hormat pada abang. Sembahyang malam ni kekuatan. Tuan-tuan bangun buat sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan zikir, tuan-tuan ingat, tuan-tuan bertafakur, berfikir. Dan waktu yang paling sesuai ialah waktu orang sedang tidur. Wasallu wan nasu niyamun. Dan bangunlah sembahyang pada waktu malam, sedangkan orang lain sedang tidur. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak bagi anak-anak kita baik, buat sembahyang malam. Ni pelajar-pelajar tahfiz ni, bangun sembahyang malam, baru lembut hati, baru tenang jiwa, baru ingat dan takut pada Allah. Ada pula orang kata, orang yang buat qiyamul lail nanti dia mengantuk pergi sekolah. Kalau dia buat qiyamul lail nanti pergi kerja dia mengantuk. Memang mengantuk lah, bangun pukul 3 pergi buatnya tasbih 4 rakaat, memang mengantuk lah. Memadai buat tahajud pukul 5, bangun pukul 5, tidur pukul 10, bangun pukul 5, tak mengantuk lah. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat kita buat hajat, 2 rakaat taubat, 1 rakaat witir, pergi sembahyang subuh. Tiap-tiap hari kalau tuan-tuan buat dengan anak-anak tuan-tuan yang nak meningkat remaja, insya-Allah Allah lembutkan hati anak tuan-tuan. Kejutkan anak, kejutkan isteri, kejutkan suami. Saya teringat kata-kata Diwani dulu dalam satu lagu itu. Di keheningan malam, tafakur di kesyahduan, merindui janjimu Tuhan, bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa, moga terangkat penghijab kalbu antara kau dan aku. Tafakur. Saya pergi ceramah di satu tempat, kumpulan nasyid di tempat tu bawa lagu ni. Langsung saya tak menangis dengar lagu ni, saya gelak pula sebab lirik tak betul. Di keheningan malam, takaful di kesyahduan. Insurans pula dah tuan-tuan. Tengah-tengah malam duk jual insurans, tak tahu harga tuan-tuan. Tafakur lain, takapul lain. Takapul etika, tafakur berfikir, kaji, teliti. Allah menyuruh kita mengkaji. Tuan-tuan bangun di tengah malam, soalan yang tuan-tuan kena fikir apa? Apa dosa aku dengan mak aku? Duduk menung, ya Allah, apa dosa aku dengan mak aku, ya Allah? Minta. Bukan bangun fikir, ya Allah, macam mana cari duit ni, ya Allah, cadang nak cari BMW ni. Itu lain. Fikirkan suami, apa dosa aku dengan suami, apa dosa aku dengan anak-anak, apa dosa aku dengan isteri, apa dosa aku dengan jiran, apa dosa aku dengan orang yang mengenali aku. Minta pada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Besok paginya jumpa dengan orang, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Inilah kesan kebaikan tafakur. Yang banyak berlaku sekarang ialah orang tidak berfikir. Ditampaknya isteri, dia tak fikir salah ke tidak tampak isteri. Ditengking suaminya, dia tak pernah fikir adakah salah atau tidak aku tengking suami aku. Dijerekahnya mak bapak dia, selepas tu dia tak fikir adakah salah aku jerekah mak bapak aku.
dipitnahnya orang kampung, diumpatnya orang sebelah rumah. Dia tak pernah berfikir apakah salah atau tidak fitnah dan umpatan. Sebab tu manusia jadi kerah hati. Dia yakin dia lambat mati. Sebab itu manusia ni dia kerah hati. Sebab dia rasa Tuhan baik hati pada dia. Sebab tu manusia ni jadi kerah hati. Sebab dia sangka orang lain saja yang mati dan dia belum nak mati. Maka dia tidak ada perasaan takut kepada Allah. Bila tidak ada perasaan takut kepada Allah, dia boleh buat macam-macam benda yang kita sendiri tak sangka dan kita sendiri tak duga manusia ni sanggup buat. Dengan kerana itu, bersungguh-sungguhlah berbuat ibadah kepada Allah seperti Nabi kita. Bila Nabi tengok malaikat sujud di langit sampai langit melendut, Nabi pijak pasir, pasir mengeluarkan suara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Timbul perasaan hebat Nabi pada Allah. Maka Nabi semayang tiap-tiap malam sampai bengkak kakinya. Nabi beristighfar kepada Allah tidak kurang 70 kali sehari. Nabi minta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Sebab apa? Sebab timbul perasaan hebat, timbul perasaan gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang keluar daripada rumah, dia sikat rambut depan cermin, rambut panjang dia pakai gincu, dia pakai bedak. Dia pun keluar rumah pakai skirt, pakai baju tak ada lengan, naik kereta berjalan. Masa itu dia tak rasa gerun pada Tuhan. Tuhan boleh ambil nyawanya di situ. Tuhan boleh ambil nyawanya ketika dia mendedahkan aurat. Tuhan boleh ambil nyawa dia. Tapi pasal dia tak rasa gerun, ketika dia merompak, dia mencuri, dia membunuh, Tuhan boleh ambil nyawa dia. Tetapi dia tak fikir bahawa Allah itu berkuasa, maka dia buat kejahatan. Ada orang yang minum arak, meneguk arak bergelas-gelas, berbotol-botol. Dia lupa Allah boleh cabutkan nyawa dia pada masa itu. Tetapi kerana dia tidak merasa gerun kepada Allah, maka dia pun minum dengan belagaknya, dengan sombongnya, dan penuh kemegahan yang dia berani minum arak. Orang macam ni tuan-tuan ialah orang yang tak nampak kebesaran Tuhan, orang yang tak pernah berfikir. Jadi tuan-tuan, manusia ni bukan disuruh memikir Allah ni rupa macam mana, Allah ni lagu mana, Allah ni macam mana. Dia tak suruh dipikir macam itu. Dia suruh fikir tentang kebesaran Tuhan. Bila kita fikir kebesaran Tuhan, baru kita tahu, baru kita insaf pada diri kita ini. Kita ni insan lemah. Dengan sebab kita ni insan lemah, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil, bila-bila masa Allah tarik balik, bila-bila masa Allah boleh matikan kita. Adapun kita umat Nabi Muhammad tiada sampai kepada martabat Nabi, dapat melihat dengan matanya seperti yang tersebut di atas, melainkan pada kita takut kepada Allah dengan merasa hebat kebesaran Allah, iaitu dengan fikir dan telik pandang makhluk yang zahir di hadapan mata kita. Tuan-tuan fikirkan pada bulan, macam mana bulan mengambang begitu cantik. 2-3 hari lepas bulan penuh, sekarang bulan dah turun. Macam mana yang mengatur bulan begitu cantik, kemudian turun dan turun dan turun dan turun? Siapa yang aturkan? Bulan tidak ada benda yang menggantung, tidak ada tali yang mengikat, tidak ada wayar yang memegang. Begitulah duduknya naik dan turun setiap hari, setiap bulan. Kenapa tidak memerhatikan kepada langit? Tidak ada tiang. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Diciptakan langit, tidak ada tiang. Kenapa tidak memikirkan langit? Kenapa tidak memikirkan barang yang di atasnya daripada laut dan barang yang berada di atas darat? Pikirkan di situ, maka manusia akan menambahkan insaf. Dan laut itu berisi dengan berbagai-bagai benda yang tiada terhitung namanya. Begitulah juga di darat, beberapa banyak pula yang tiada terhitung namanya duduk di atasnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perhatikanlah kepada penyu yang bila nak bertelur naik ke pantai.
Dan apabila sudah bertelur dengan linangan air mata menuju ke laut, dibiarkan telurnya di atas. Apabila menetas, maka anak-anak penyu, anak-anak tuntung akan kembali balik ke laut. Siapakah yang mengajar anak-anak penyu kembali ke laut? Adakah dia masuk sekolah? Adakah dia pergi belajar? Dia tidak pernah buat. Dengan anugerah Allah, manusia boleh berfikir, manusia boleh mengkaji, tuan-tuan. Macam mana Allah Ta'ala jadikan ikan, daging ikan, isi ikan, untuk kenikmatan manusia yang tiada habis makan ikan sampai sekarang. Sampai sekarang tak habis-habis ikan. Namun demikian ikan yang berada di dalam lautan, yang masin tetapi tetap tidak masin walaupun berendam sampai mati di dalam lautan, tetapi tetap tidak mempunyai masin, hinggalah terpaksa dibubuhnya garam untuk menjadi masin. Ini yang dikatakan supaya kita ni berfikir. Kita ni ada mata, ada otak. Baru ni orang jumpa otak di dalam kubur, yang otak tu masih elok. Satu mayat yang dikebumikan beberapa lama, bila digali semula lubang kuburnya, orang jumpa otak yang masih elok, tak terjejas. Bagaimana Allah pelihara otak ni, tuan-tuan? Tak apa otak ni berfikir semasa dia hidup dalam dunia. Tak apakah kerja otak ini sewaktu dia di dalam dunia, tak apa benda yang dia fikir. Sampai Allah matikan dia pun otaknya masih terpelihara. Apa rahsia ni, tuan-tuan? Sebab itulah Allah Ta'ala berikan kepada kita fikiran. Fikiran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu supaya kita menilai, mengkaji. Dan apakah sumbangan yang kita nak buat, supaya besok benda anggota tubuh badan kita ini menjadi saksi pada Allah. Tengok pada tangan, ada jasa-jasa tangan aku ini menulis kitab. Ada jasa-jasa pada tangan aku ini menulis tulisan di whiteboard, di papan hitam, papan hijau. Aku mengajar anak murid aku beribu-ribu orang. Aku cikgu sekolah. Mudah-mudahan jari ini menjadi saksi. Menjadi saksi. Tengok kepada kaki, apa sumbangan kita dengan kaki, apa yang kita dah buat dengan kaki. Tengok dengan hati, apa yang kita berfikir dengan hati, apa yang kita niatkan dalam hati. Cuba tuan-tuan nilaikan. Itu baru kita melihat kepada tubuh kita. Balik rumah nanti cuba tengok kereta pula. Tuan-tuan bawa motor, tuan-tuan bawa kereta datang ke masjid. Tuan-tuan nilai pula, apa yang telah aku buat dengan kereta aku ini. Anak laki-laki aku bawa tunang dia pergi ronda-ronda. Aku izinkan anak aku bawa tunang dia pergi ronda-ronda, pergi Port Dickson. Dalam kereta aku, tak apa mereka buat sepanjang perjalanan. Tuan-tuan pernah fikir tak kereta itu akan dipersoalkan? Akan dipersoalkan. Mereka bukan suami isteri. Kenapa kita benarkan anak kita bawa markah dia, bawa power dia, naik kereta yang kita duk bayar bank bulan-bulan? Tak apa dia buat, kita tak tahu. Kereta rosak tengah jalan ke? Kereta berhenti tepi jalan ke? Pergi duk beromen dalam kereta? Kita tak tahu. Pasal apa kita tak tahu? Pasal kita tidak mau ambil tahu. Sepatutnya bila kita tengok anak kita keluar berjalan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami isteri dia, kita cegah dan larang. Mak tidak mau kereta ini jadi fitnah pada mak. Tengok kepada televisyen. Apakah yang kita telah buat dengan televisyen kita? Benda baikkah gambarnya? Benda burukkah gambarnya? Tuan-tuan tengok kepada laptop tuan-tuan. Tengok kepada notebook tuan-tuan. Adakah aku tengok gambar haram atau gambar halal di dalamnya? Berapa ramai yang pergi tengok gambar-gambar yang haram? Baru ni saya nak tengok laman web saya. Saya pinjam satu blog, pinjam laptop satu orang. Saya nak tunjuk pada mereka ni yang saya ni ada website, apa-apa soalan apa tanyalah di sini. Dia bagi laptop dia. Dia ada tulis bahagian tepi itu history.
Saya tulis, sementara nak dapat benda tu, duk baca pula history. Macam-macam gambar. Dia tengok porno, seks porno, semuanya ada belakang. Masya Allah, orang tua ni. Apa yang hang tengok? Besok Allah persoalkan. Besok Allah persoal. Kenapa mata yang Allah Ta'ala bagi bukan suruh tengok porno? Kenapa tengok porno? Suka-suka Ustaz. Suka-suka itulah yang membawa duka. Banyak benda suka yang membawa duka. Dan banyak benda duka membawa suka. Baik. Kemudian, maka orang yang berfikiran selapis, kemudian daripada selapis, dan tadabbur dengan halusnya, tentulah datang ajaib di dalam hatinya, dan tahu dengan yakinnya betapa besarnya kebesaran Allah akan semua perkara itu. Saya suka tengok National Geographic, Animal Planet. Itu rancangan kegemaran. Tolak rancangan lain, saya suka tengok gambar binatang, tengok gambar alam, tengok gambar laut. Di situ menimbulkan satu insaf. Orang putih rajin terjun dalam laut sampai mati. Mati kena tikam dengan ikan pari. Semata-mata nak cari rahsia laut. Rajin sungguh orang putih. Duduk dalam hutan semata-mata nak cari ular. Duduk dalam hutan bawa kamera semata-mata nak ambil gambar singa makan buaya. Masya Allah. Duduk bertahun-tahun simpan kamera tu 6 bulan semata-mata nak ambil gambar tu, gambar bunga berkembang. Tunggu daripada pagi sampai besok pagi nak tengok bunga ni berkembang. Dia nak ambil gambar dengan kamera, macam mana gambar tu berkembang. Dia rasa hebat, dia rasa takjub, dia rasa menarik, dia rasa macam-macam, dia buat kajian. Tetapi sayang, dia mengkaji cantiknya terumbu karang, cantiknya ikan. Dia mengkaji pandainya binatang, dia mengkaji cantiknya bunga. Tetapi dia tidak mengkaji selapis lagi, siapakah yang menjadikan benda-benda itu. Sebab tu kita disuruh berfikir 2-3 lapis. Jangan berfikir selapis. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, wahai Musa, kamu tidak boleh tahan dengan aku. Boleh. Apa tak boleh pula? Sekadar belajar apa masalah? Hanya kata Nabi Musa. Okey, kalau kamu nak ikut aku, jangan banyak soal. Jangan tanya apa aku buat. Boleh, jangan tanya. Bukan susah. Naik satu kapal. Bila naik satu kapal, keluarga yang miskin ditumpangnya. Nabi Khidir pecahkan tepi kapal tu sampai berlubang kapal hamba Allah. Nabi Musa tanya, kita ni dah tumpang kapal orang, kamu pandai-pandai pula pecahkan kapal ni, pecahkan papan dia. Bukankah dema ni keluarga miskin? Yang kamu pecah ni buat apa? Sudah. Tadi aku cakap jangan tanya. Sekarang kamu dah tanya dah. Sebab apa? Pasal Nabi Musa dia faham selapis. Dia tak faham 2-3 lapis, 2-3 lapis. Manusia yang cerdik ialah manusia yang faham 2-3 lapis. Tuan-tuan, saya mula nak cerita bab nikah dua ni. Lagi marah pula. Yang kahwin 2, 3, 4, yang membenarkan kahwin 2, 3, 4, siapa yang benarkan? Siapa yang approve? Hakim lah Ustaz. Bukan hakim, Allah. Allah yang benarkan kahwin 2, 3, 4. Orang hanya mengkaji kenapa Allah izinkan 2, 3, 4. Dia nampak tu je. Asal laki-laki nak nikah 2, 3, 4. Tetapi dia tak mengkaji hikmah di sebalik 2, 3, 4. Kenapa tak kaji itu? Perempuan yang jadi isteri nombor 1, perempuan yang takut dimadukan, cuba dia kaji.
Cuba tanya orang yang kahwin 2, 3, 4. Berapa banyak isteri-isteri pertama ni tuan-tuan? Bila dah kahwin 10 tahun, bila kahwin 20 tahun. Kadang-kadang dengan isteri pertama ni, suami ni jadi lemah. Isteri jadi tak semangat dengan suami, suami tak jadi semangat dengan isteri. Kahwin baru. Bila kahwin baru dengan isteri muda, di antara hikmahnya tuan-tuan, suami ni kembali semangat pada isteri pertama. Di sini siapa yang menikah 2, 3 angkat tangan? Tobat lahum tak mengaku. Tuan-tuan tanya dengan orang yang berpoligami. Dengan isteri pertama ni kita tengok Ustaz lepas sesak boleh lah kata dia. Bila kahwin baru, dia mendatangkan semangat yang baru. Semangat baru. Bila semangat baru ni tuan-tuan, tempiah semangat yang baru tu dengan isteri tua pun lagi bersemangat. Tuan-tuan tanya pada isteri tua yang meredai suami dia menikah lagi seorang, dia sendiri kan rasa, betul kata Ustaz. Dulu-dulu Ustaz, kita orang tak ada selera Ustaz. Udah 25 tahun kahwin lah jemu Ustaz. Bagi dia menikah lain. Bila bagi menikah lain, udah semangat Ustaz. Ini pun dah 3 minggu tak datang Ustaz. Sudah tuan-tuan. Sebab itu ada orang yang dah tua, semangat dapat orang muda. Orang Arab lagi. Masya Allah. Terus dapat idea tuan-tuan. Tidak, dia tak dapat idea nak membubarkan lagi tu. Kita tengok pemenuh, ya Allah, kata dia. Jalan pun nak rebah dah. Mai hamba Allah tu semangat terus. Bukan dia saja semangat, kita yang tengok pun semangat. Tegak terus. Subhanallah. Ni hikmah ni orang tak nampak. Jadi jangan kita terus bantah sesuatu yang Tuhan buat. Ada benda lain di sebalik itu. Kadang-kadang suami tak nampak baiknya isteri pertama. Kadang-kadang suami tak menghargai isteri pertama. Kadang-kadang nak ucapkan terima kasih pada makanan yang dimasak pun tidak. Nak belai rambut isteri pun tidak. Semua bendanya isteri dia buat, dia tak nampak pun. Dia tak pernah masak. Dia tak pernah beratur pergi buat pos bayar bil api. Dia tak pernah beratur di market beli ikan. Semua isteri dia buat. Isteri sulung dia buat. Tapi bila dia rasa isteri tua dia dah tua, dia nampak yang muda. Aku nak menikah lain. Nikahlah lain. Bila jadi isteri, dapat lagi isteri seorang, dia kena masak, silap-silap dia kena basuh kain. Isteri muda mengada-ngada, abang malah masak. Abang masaklah abang. Saya malah masak. Sayang punya pak saya pergi masak nasi goreng. Kerjanya enteng, bangun pagi masak nasi, letih tuan-tuan. Abang baju kedut, abang serikalah sendiri. Masa tu baru dia buat compare. Isteri sulung aku tak pernah buat aku macam ini. Isteri pertama aku tak pernah macam ini pada aku. Selama ni aku tak nampak isteri aku yang pertama. Dia iron baju aku untuk seminggu. Dia basuh baju aku, dia lipat elok-elok. Aku bangun pagi dah ada makanan di atas meja makan. 30 tahun dia buat, aku tak nampak. Bila aku menikah lain, baru aku nampak, ya Allah. Makin bertambah sayang pada isteri pertama. Tak percaya ke akak, bagi dia menikah lagi seorang. Kompong tuan-tuan. Kalau beranilah. Ada berani. Tuan-tuan, kadang-kadang tak nampak. Manusia bila ada benda dia tak nampak. Bila dah hilang benda baru dia nampak. Manusia bila ada benda dia tidak menghargai.
Bila orang itu sudah hilang, bila benda itu sudah hilang, baru dia rasa susahnya, payahnya. Ini tabiat manusia. Sebab itu disuruh kita ni beringat. Sayang. Kasih. Banyak orang lupa pada muda. Bila dia tua, baru dia menyesal. Banyak orang sia-siakan waktu sihat. Bila sakit, baru menyesal. Orang yang berfikir, apa nikmat yang dia ada sekarang, apa kelapangan yang ada sekarang, apa anugerah yang ada sekarang, dia gunakan sebetul-betulnya, sepenuh-penuhnya untuk mencari pahala. Inilah manusia yang paling cerdik sekali. Manusia yang paling bijak sekali ialah manusia yang menggunakan apa yang Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia. Dia carikan pahala pada setiap satu benda yang Allah Ta'ala bagi. Itulah manusia cerdik. Itu manusia cerdik. Dia beli kain telekung 5 dekat Medan satu, dekat Vietnam satu. Buat balik, simpan 4, pakai satu. Tetamu datang ke rumah, tanya dekat dia, dah semayang belum? Belum, kita orang boleh belum semayang. Ya Allah, Alhamdulillah kamu semayang rumah aku. Boleh pakai telekung aku. Ambil telekung yang beli dekat Medan, pakailah telekung saya, pakai. Berapa ramai yang bagi pinjam telekung? Kadang-kadang marah pada suami dia, ya abang gatal bagi telekung saya tu buat apa? Saya pun tak pakai. Tu nak simpan. Tak cerdik sungguh. Ada orang yang beli sejadah di Madinah, di Mekah, tebal, digulung-gulung-gulungnya, bubuh dalam almari. Sepatutnya bila tetamu sampai, itulah sejadah untuk tetamu. Tengok-tengok anak tetamu yang umur 8 tahun semayang atas sejadah. Suami marah pada isteri, yang kamu gatal pakai sejadah tu buat apa? Mahal sejadah tu. Tengok anak dia semayang atas sejadah. Tah anak tu pijak apa entah. Akhirnya kita tak dapat pahala. Kenapa kita jadi macam itu? Sepatutnya sejadah tu dapat pahala daripadanya. Sepatutnya ada makanan yang dapat pahala daripada makanan. Tetamu datang ke rumah kita, masak nasi. Jangan balik makan nasi rumah saya. Ini tidak. Bila tetamu kata, tak apa akak, kita orang nak balik. Alhamdulillah, saya malah masak, kata dia. Masya Allah, ruginya tuan-tuan. Ruginya membiarkan pahala berjalan begitu sahaja. Rugi tuan-tuan. Selisih tepi jalan tu, selisih nak pergi ke bilik air, selisih pahala ni. Assalamualaikum. Berapa ramai yang selisih bagi salam? Salam gugur dosa daripada celah-celah jari. Dia keluar tandas, kita nak masuk tandas. Berapa ramai yang salam? Hidup ustaz, tangan dia basah ustaz, hidup, kata dia. Masya Allah. Betapa senangnya dapat pahala. Lepas sembahyang maghrib tadi, salam belah kanan, salam belah kiri. Masya Allah. Tapi kita lebih suka berpeluk tubuh. Tak ada paksa aku nak bersalam. Rugi tuan-tuan. Tak boleh bersalam ustaz, dia jauh ustaz. Senyum, dapat pahala. Senyum pun tidak. Yang sebelah kanan tak senyum, belah kiri tak senyum, depan tak senyum, dia nak senyum yang belakang sana. Mana Kak Jan tadi nampak? Yang tu dia senyum. Boleh tuan-tuan ambil pahala dengan apa yang ada dalam diri tuan-tuan dan di sekeliling tuan-tuan. Buka kereta, naik kereta, buka radio, onkan radio. Onkan radio. CD kosong, empty, 6 dalam dia. Ambil CD Ustaz Kazim, pasang. Ambil CD Said Al-Ghamidi, pasang. Sepanjang perjalanan baca Al-Ghamidi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Budak tu dengar, umur dia 6 tahun. Tiap-tiap hari bapak dia pasang Al-Ghamidi. Lama-lama anak tuan-tuan sampai umur 8 tahun dia boleh baca sebiji dot Al-Ghamidi.
Sebiji tu. Tapi kalau tiap hari tuan-tuan pasang mu'yung di situ, abang weh, budak tu pun mu'yung tuan-tuan. Benda tu dah ada depan mata kita. Kenapa kita tak cari jalan untuk pahala? Saya kalau orang datang minta sedekah, minta derma di rumah, saya ucap tahniah lagi. Terima kasihlah datang bawa pahala pada saya. Dah bagi duit. Susah bagi banyak-banyak, nanti dia bagi tahu dekat geng-geng dia. Yang tu pun ada juga, nama dia penagih dadah. Ada tuan-tuan, kita ni bagi banyak dia kata rumah tu banyak dapat hampa pi. Oh, pakat pergi tuan-tuan. Saya ada orang meminta naik motor. Naik motor tu Yamaha apa 150. Full face, buka face pakai spek hitam pula. Baju umbrella masuk dalam, seluar jin berkilat. Handphone di pinggang. Masya Allah. Ustaz minta sedekah ustaz. Duit tak ada nak beli susu anak. Saya kata abang, saya motosikal pun tak ada abang. Abang ada motor, saya tak ada motor. Dia jawab, ustaz ada kereta. Saya kata abang, handphone saya pun buh dalam poket aja abang weh. Abang buh di pinggang, saya ada bungkus lagi. Pak siapa nak minta duit? Ni ustaz nak bagi, tak mau bagi. Tak mau bagi. Saya kata saya tak mau bagi. Bulan lepas saya bagi. Bulan lepas hak lain, ni bulan ni. Subhanallah. Saya kata kalau nak duit, pergi sekolah saya, hang cuci jamban. Saya bagi duit. Buang sampah, lap tingkap, saya bagi duit. Saya bukan nak kerja, saya nak duit. Saya rasa kecil je dia ni tuan-tuan. Rasa halus je nampak tuan-tuan. Ni ya Allah, badan tegap, tinggi lampai, tetapi dia boleh cakap, saya bukan nak kerja, saya nak duit. Pemalah ya tuan-tuan, minta maaf, taubat lahum, tak payah bagi. Nabi pun tak bagi-bagi pada orang yang hisap dadah. Kita dah tahu dah dia ni penghisap makpit. Kita bagi duit, kita menggalakkan dia. Kalau mereka minta, cik saya nak makan cik, kita bagi nasi dekat dia. Saya bukan nak nasi, saya nak duit. Kata nak makan, ni nasi ni. Dah nak duit. Duit bukan boleh makan, nasi boleh makan. Hang ada telan duit shilling? Tak ada telan lah. Nak mampu telan duit shilling. Ini kita boleh nilai sama ada dia ni penghisap ataupun orang yang betul-betul miskin, kita boleh nilai. Baik, jika ada orang datang ke rumah tuan-tuan betul-betul miskin, tuan-tuan jumpa tengah jalan orang yang betul-betul miskin, tuan-tuan tengok televisyen gambar orang betul-betul miskin, itulah ruang untuk tuan-tuan dapat pahala. Rebutlah pahala itu. Jangan biarkan peluang itu berlalu begitu sahaja. Saya kata dah pada tuan-tuan, RM1 pun cukup. Kalau 10 juta sedekah, dapat 10 juta. Kalau 100,000 bagi seorang RM1, siap. Ni kita duduk di Masjid Ar-Ridwan ni. Semua orang komplain tandas. Saya kata sabar, ibu-ibu tolong sabar. Tandas dalam pembikinan, belum siap lagi. Nanti bila siap, saya dah tengok plan dia, saya dah tengok kecantikan. Akan menjadi SNR. Di Lebuh Raya, RNR, rawat dan rehat. Di sini SNR, solat dan rehat. Saya dimaklumkan, tandas mereka ada aircon tuan-tuan. Subhanallah. Ada ruang menunggu lagi. Ada kerusi lagi nak menunggu. Silap-silap ada orang tidur dalam tandas nanti. Jadi buat sementara ni harap bersabar. Kalau tuan-tuan nak bagi tandas tu cepat siap, bagi seorang 100. 1,000 orang bagi siap surau tu. Sekarang ni kontraktor ni dengan baik hati mendahulukan duit dia. Dia baik hati tuan-tuan. Tu yang agak slow and steady tu. Pasal pakai duit dia dulu. Dah habis 100,000 dah. Jadi tuan-tuan, bila ada depan mata kita pahala, silalah ambil pahala-pahala itu, rebutlah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fid dar'i
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis kerana takut kepada Allah sehinggalah kembali susu di dalam kantungnya, yakni sama sekali dia tidak akan masuk syurga kerana menangis takut kepada Allah sebagai dindingnya itu. Soalan yang kita kena tanya, berapa kali dah kita menangis kerana dosa? Saya kata dah pada tuan-tuan banyak kali. Tabiat saya punya tabiat, kalau orang bagi tahu orang ni mati, kalau saya pergi ziarah orang mati, benda yang saya akan tanya pada diri saya, aku ada tak dosa dengan dia? Itulah yang saya akan tanya. Bila saya baca Fatihah, saya baca doa pada dia, saya akan tanya pada diri saya sendiri, aku ada dosa dengan dia tak? Rasanya aku tak pernah kata apa dekat dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada dakwa-dakwi dengan aku dengan dia di hari kiamat. Alhamdulillah. Bagaimana tuan-tuan nak jadikan supaya tidak ada dakwa-dakwi di hari kiamat? Tuan-tuan jadilah pemaaf. Wal'afina 'anil nas, berilah kemaafan kepada sesama manusia. Selesai tuan-tuan. Orang ngumpat kita, orang mengata pada kita, kita ampunkan. Dan kita pula jangan mengata pada dia, kita pula jangan buat apa-apa pada dia. Selesai masalah. Dia mati kita tenang, kita mati pun dia tenang. Kalau dia minta maaf, kita ampunkan. Kalau dia tak minta maaf, biarlah dia menghadap depan Tuhan. Sebab itu janganlah kita ni mencari paksai dengan orang, mencari salah dengan orang, membuat salah dengan orang. Tak paksai-paksai kita dapat dosa kering. Tak paksai-paksai. Itu yang saya kata kuliah duha pagi tadi. Ada satu ustaz ni, dia ceramah. Dia kata bakar CD Ustaz Kazim, boykot CD Ustaz Kazim, jangan pergi kuliah dia. Saya tak kenal ustaz ni, saya tak pernah tengok muka dia. Kalau saya jumpa tengah jalan pun saya tak jumpa dia. Jangan kata tengah, tepi pun saya tak kenal. Malam tadi dia buat ceramah lagi. Dia cabar saya berdebat secara terbuka. Saya akan menghantar surat pada Ustaz Kazim untuk berdebat. La ilaha illallah. Orang politik ajak penceramah bebas berdebat, kan pelik bunyi dia. Saya bukan politician, saya bukan orang politik. Kenapa nak ajak saya berdebat? Hujah mana yang nak ajak saya berdebat? Saya tak reti politik, saya tak pandai politik. Baca kitab boleh gagah, bukan alim pun boleh gagah ya. Nak berdebat bab kitab boleh, bincang huraian kitab boleh, bab politik tak ada faedah. Saya katalah macam mana pun hang bukan berjaya pun. Bagilah hujah macam mana ni tuan-tuan. Orang politik ni kan pakai, dia kata hak dia agak betul. Kita jenis tu, orang politik kita tu jenis tu. Katalah lagu mana pun, depa teruk, kami betul. Mana-mana belah pun serupa tu lah tuan-tuan. Sebab kita dah meletakkan politik mengatasi agama. Sepatutnya politik di bawah, agama di atas. Maka bila kita menganggap bahawa politik mengatasi agama, maka halallah pada kita mengumpat, memfitnah, mengadu domba, mengata, malah menghalang orang pada jalan Allah. Sebab kita menganggap bahawa kita orang hebat, kita orang politik. Ini dahsyat ni tuan-tuan. Ya, kita rasa kita ni dah lepas di hari kiamat. Dah lepas di hari kiamat. Hari ni saya dapat mesej, berpuluh-puluh mesej. Dalam Facebook saya tengok ada dekat 50 dah komen tentang saya buat keputusan tak nak mengajar, dan ada satu masjid yang merehatkan saya daripada memberi kuliah maghrib. Patut malam ni saya di sana, tetapi mereka mengarahkan saya untuk direhatkan, dalam braket dibuang. Nak jawab apa di hadapan Allah? Pak siapa hang halang orang mai belajar?
Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Dan siapakah yang lebih besar kezalimannya daripada orang yang menghalang orang lain pergi ke masjid? Allah jawab, Allah soal benda ini dalam Quran. Orang yang takut kepada Allah, dia tak berani buat. Tapi orang yang tak takut pada Allah, dia berani halang. Saya dah kata pada tuan-tuan, saya bukan bola, disepak sana, ditendang di sini, sekejap keluar, sekejap masuk. Saya bukan bola. Saya rela diri saya dihina, tetapi saya tidak rela ilmu agama dihina-hina. Saya memang hina pun, saya jahat, saya banyak dosa, tetapi ilmu, apa salah ilmu? Apa salah orang yang nak belajar agama? Apa salah orang yang nak mengaji? Apa salah mereka? Berapa banyak orang yang tak faham agama nak belajar agama? Berapa banyak orang yang tak reti hukum nak belajar hukum? Kamu halang dia, jawab di hari kiamat. Jawab, tuan-tuan. Saya dapat laporan malam ni, ada orang daripada Johor sanggup datang malam ni. Daripada Putrajaya datang malam ni. Dari Puchong datang malam ni. Dari Bukit Beruntung, Bukit Merugi. Masya Allah. Yang datang malam ni bukan orang Lembah Kelang, Lembah Keramat, lembah apa nama lembah sini aja, bukan orang zoo je datang. Cuba tuan-tuan tengok di sini. Tuan-tuan sendiri pun tak pernah tengok muka-muka dari mana ni? Daripada ceras. Ceras baru, ceras lama. Masya Allah. Orang ni datang dengan jam, dengan tinggal rumah, dengan tinggalkan semua, pasal nak menuntun ilmu. Tiba-tiba kita buat jahat, kita buat naya pada mereka. Kita tak bimbang dengan apa balasan Tuhan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata orang yang menangis tengah malam, insya-Allah bila dia bertaubat kepada Allah, dia bimbang dia akan disoal oleh Allah, dia taubat kepada Allah, takkan masuk neraka dan akan masuk syurga. Bermaknanya ustaz, dia tak payah semayang dah ustaz. Kenalah semayang. Orang yang menangis malam-malam ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh kenal. Orang yang menangis malam-malam, orang yang tahajud malam-malam, tuan-tuan boleh kenal. Cara bercakap dia pun lain, cara tindakan dia pun lain, cara dia bergerak pun lain. Dia cakap sekali orang dah gerun. Bapak-bapak yang semayang malam, dia batuk saja, anak-anak diam. Bapak-bapak yang semayang malam, dia jegir je mata kat isteri dia, isteri diam. Ini kelebihan dia. Ibu-ibu yang bangun semayang malam, suami tak akan buat jahat dengan isteri ni. Suami tak akan sanggup buat jahat. Sebab Allah pelihara orang yang bangun semayang malam. Orang yang tahajud ni Allah pelihara. Tapi cuba tuan-tuan tengok sekarang, berapa banyak pejuang-pejuang Islam yang bangun semayang malam. Kalau dah ceramah tiap-tiap malam habis pukul 12, bila nak semayang malam? Tiap-tiap malam ceramah pukul 12, pukul 2 pagi. Bila nak semayang malam? Usrah di mana? Qiyamulai di mana? Tamrin di mana? Hari ini orang lebihkan ceramah politik daripada Qiyamulai. Balik-balik kekuatan asal tahun 70-an, kekuatan asal tahun 80-an. Tiap-tiap bulan ada usrah, tiap-tiap bulan ada tamrin qiyadi, tiap-tiap bulan ada Qiyamulai. Akhirnya orang kuat. Sekarang ini usrah dah hilang, kekuatan dalaman sudah hilang. Yang menjadi target hanyalah kemenangan pilihan raya. Kemenangan pilihan raya. Bila kemenangan itu tidak disertai dengan kekuatan dalaman, tuan-tuan akan lihat huru-hara benda itu. Dan orang yang paling kuat kena bangun semayang malam ialah pemimpin-pemimpin. Kena kuat bangun malam.
Nabi Muhammad bila balik ke rumah dia, bila Nabi sampai di rumah dia, Nabi kejutkan isteri-isteri Nabi untuk bangun solat bersama-sama dengan Nabi. Malah ada sahabat-sahabat yang tumpang tidur di rumah Nabi, bangun solat untuk sama-sama solat dengan Nabi, untuk tumpang keberkatan dan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ahli jatan kuasa masjid, ahli jatan kuasa surau, dalam sebulan 2-3 kali kena buat qiyam mulai. Jangan duk tunggu bulan Ramadan baru nak buat qiyam mulai. Ni bulan tak Ramadan pun kena buat. Kerana jadi jawatan kuasa masjid, jadi jawatan kuasa sekolah, jadi jawatan kuasa surau, cabaran sangat kuat. Tuan-tuan perlukan kekuatan, dan kekuatan itu datangnya daripada Allah. Dan salah satu cara nak jadi kuat ialah wa minal laili fatahajjad bihi. Pada sebahagian malam hendaklah kamu bertahajud kepada Allah padanya. Insya-Allah Allah Taala akan memberikan kekuatan pada kita. Ibu-ibu yang menghadapi masalah rumah tangga, tahajudlah malam-malam, Allah bagi kekuatan. Abang-abang yang berusaha nak menyelamatkan rumah tangga, sekarang ni krisis rumah tangga, 2 bulan tak bercakap, 2 tahun tak bercakap, bacalah, bangunlah sembahyang malam, minta kekuatan. Anak-anak yang tidak bersatu, bergaduh, anak-anak lawan, perangai buruk, mak bapak bangun, suami isteri, mintalah tahajud tuan-tuan, buatlah tahajud. Insya-Allah kesan daripada tahajud sangat-sangat baik. Saya kata dah dulu, orang yang ada kanser, orang yang ada penyakit kanser, kalaulah dia boleh tahajud setiap malam, insya-Allah hilang kansernya. Cubalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.